Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, jadi hari ini kita akan sambung PDP kita berkaitan dengan mitosis. Okey. Alright, jadi kita lihat kriteria kejayaan yang kamu perlu capai hari ini. Okay, jadi yang pertama, kena tahu apa maksud mitosis. Kena tahu penyusunan 4 peringkat mitosis dengan susunan yang betul. Boleh menghuraikan perlakuan kromosom pada setiap peringkat. Boleh membezakan sitokinesis antara sel haiwan dan sel tumbuhan. Dan terakhir, boleh menghuraikan kepentingan mitosis. Okey. Jadi kita lihat satu persatu. Okey. Jadi kamu boleh rujuk buku teks muka surat 102 sehingga 104. Okey, jadi yang pertama, apakah itu mitosis? Okey, jadi mitosis ni sebenarnya ialah proses pembahagian nukleus sel induk. Okey, rujuk gambar rajah yang warna purple ni. Okey, jadi yang pertama mesti kamu perlu tahu yang mana induk. So yang ni lah asalnya induk. Okey, ambil yang ni. Okey, yang ni induk. Okey, satu sel ni induk. Okey, jadi bila dia selesai membahagi, okey, maknanya induk ni yang akan bahagi. Maknanya dia akan divide, dia akan bahagi jadi dua kan. Okey, jadi pembahagian nukleus sel induk. Jadi mitosis tu sebenarnya nukleus itu yang membahagi. Okey, tengok asalnya warna ni nukleus dia. Okey, kemudian bila dia dah membahagi yang ni, awak tengok yang ni sebenarnya ini asalnya ialah nukleus ni. So pembahagian nukleus sel induk. Inilah, ini sel induk ni. Okey, berasal daripada sel induk. Kemudian nukleus dia membahagi, okey, membahagi kepada dua nukleus. Nampak? Bila dah selesai membahagi, okey, selesai membahagi, dia akan jadi satu nukleus, dua nukleus. Yang tu. Jadi itu dia punya definisi. Di mana selesai sahaja mitosis, dia akan membentuk dua sel anak. Nampak? Ini satu, okey. Ini lagi satu. Okey, jadi sel anak itu mempunyai bilangan kromosom, okey, dan kandungan genetik yang sama seperti induk asal itu. Okey, jadi maksud dia kalau asalnya kat sini induk ni ada 6 kromosom dalam ni. Jadi bila dia selesai pembahagian dapat dua sel anak, dalam sel anak ni pun ada 6 kromosom, yang ni pun ada 6 kromosom. Okey. Sebab itu kandungan genetik dia sama. Okey. Yang kedua, okey. Ini adalah peringkat dalam mitosis. Okey, jadi yang ni bukannya interfasa, dia tak termasuk. Okey. Interfasa ni yang pembelajaran kita yang lepas. Dia terdiri daripada G1, S dan juga G2. Okey. Jadi bila nak start pembahagian nukleus tu, dia bermula dengan yang pertama profasa, yang kedua metafasa, yang ketiga anafasa dan diakhiri dengan telofasa. Okey, itu 4 peringkat mitosis. Dan sitokinesis ni selepas itu. Okey, jadi bila cikgu kata peringkat-peringkat, okey, peringkat-peringkat tu 4 saja. Okey, 4 bermula dengan profasa. Okey, profasa, metafasa, anafasa dan juga telofasa. Okey, kemudian last kali dia akan diakhiri dengan sitokinesis. Okey, sito ni ialah sitoplasma, pembahagian sitoplasma. Okey, yang ini, okey, yang ni, yang 4 ni ialah pembahagian nukleus. So kamu kena jelas kat situ di antara yang mana pembahagian nukleus, yang mana pembahagian sitoplasma. Okey. Jadi kita akan pergi lihat satu peringkat. Okey, peringkat yang pertama ialah peringkat profasa. Okey, peringkat profasa asalnya, okey, tengok ini nukleus induk, sel induk ni. Okey, jadi ini sel. Okey, dalam ni dia punya nukleus. Okey, dah tunjuk nukleus. Okey, jadi sebenarnya masa peringkat rehat, iaitu peringkat interfasa. Okey, interfasa kan, okey, peringkat interfasa. Interfasa tu kan terdiri daripada fasa G1, S dan juga G2 kan.
Okey, pada peringkat interfasa, dalam nukleus ni kromosom dia dalam bentuk berbenang, macam benang-benang ni, kita panggil kromatin. Okey, jadi bila dia nak masuk peringkat profasa, apa yang berlaku, kromatin ini, okey, kromatin tu masuk bentuk berbenang ni, dia akan memendek, okey, kemudian dia akan menebal, okey, memendek dan menebal, dan dia akan jelas, dia boleh dilihat di bawah mikroskop cahaya. Nampak gambar seperti ini. Okey. Jadi kromosom ni dia terdiri daripada, okey, tengok kromosom ni. Okey, tengok gambar ini. Okey, gambar ini. Okey. Jadi kromosom ni dia seperti ada dua berbenang yang seiras. Nampak? Dua berbenang yang seiras. Dia asalnya macam ni. Bila dia mereplikasi, okey, dia jadi dua. Dia mengganda jadi. Dapat two sister chromatid, ataupun dalam bahasa Melayu dia ialah kromatid seiras. Okey. Dan di tengah-tengah ni sentroma. Okey, sentroma. Center. Kedua-dua kromatid kembar ni diikat. Okey, di tengah-tengah dinamakan sentroma. Okey, yang tu. Jadi yang ni lah, nampak sentroma tengah-tengah ni. Okey, tengah-tengah ni. Dan yang ini kita panggil kromatid kembar. Okey. Sambungan dia, apa yang berlaku semasa peringkat profasa? Okey, semasa peringkat profasa, kamu akan lihat, okey, ini membrane sel. Okey, ini membrane sel. Dekat sini adalah sitoplasma dan ini nukleus. Okey. Jadi, masa berlakunya profasa, membrane ni, nampak? Membrane kepada nukleus ni akan terurai. Okey, terurai, dia hilang lah. Okey, dia mula menghilang. Kemudian, okey, yang ini, okey, yang ni sentriol. Okey, sentriol ni akan bergerak ke kutub bertentangan. Okey, tengok gambar ni. Okey, nampak tak? Dia dah mula bergerak. Jadi satu kat sini, satu lagi akan bergerak ke kutub bertentangan. Dia mesti opposite macam tu. Okey. Dan sentriol ni masa dia bergerak, dia akan membentuk yang ini gentian gelendung. Okey, gentian gelendung. Okey, kena ingat gentian gelendung hanya ada pada sel haiwan saja, sel tumbuhan tak ada. Okey. Jadi macam inilah pada peringkat profasa ni membrane nukleus ni akan terurai macam tu. Okey, terurai dan sentriol akan bergerak ke kutub bertentangan. Okey. Kemudian pada peringkat metafasa, okey, ini ada gambar metafasa. Pada peringkat metafasa, okey, yang ni tadi kan dia jadi dua kromatid kembar. Kromosom, okey, dia akan tersusun, dia seolah-olah berbaris pada satah khatulistiwa ni. Tengah-tengah ni dinamakan satah khatulistiwa. Okey. Jadi kena pay attention gentian gelendung dia ni. Okey, kena ingat betul-betul. Katalah cikgu lukis ini gentian gelendung. Cara kamu melukis, pastikan sentroma yang melekat pada gentian gelendung itu. Okey, gentian gelendung. Jadi lukisan macam tu. Okey, macam tu, sentroma yang melekat. Kalau kamu lukis macam ni, okey, macam tu. Okey, ini salah. Okey, ini salah. Gambar nombor 2 salah. Gambar nombor 1 betul. Okey, itu adalah lukisan yang betul. Okey, jadi ini gentian gelendung yang berasal daripada sentriol ni, dan yang tengah-tengah ni ialah satah khatulistiwa. Jadi kromosom akan tersusun berbaris pada satah khatulistiwa pada peringkat metafasa. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah peringkat anafasa. So apa yang berlaku pada peringkat anafasa? Okey, cikgu lukiskan tadi masa peringkat metafasa kan dia macam ni. Okey, kromosom berbaris pada satah khatulistiwa kan. Okey, jadi apa yang berlaku pada peringkat anafasa? Okey, tengok betul-betul sentroma, nampak? Sentroma membahagi dua ni. Nampak tengah-tengah ni membahagi dua. Maksudnya nanti membahagi, dia akan tarik sini dulu. Okey, dia akan tarik. Okey, jadi macam tu. Yang belah sini dia akan tarik macam tu. Nampak? Macam tu lukisan dia. So sentroma dulu membahagi, baru akan diikuti dengan kromatid kembar. Jadi dia punya penjelasan, sentroma membahagi dua dan kromatid kembar. Nampak sekarang yang ni namanya kromatid kembar. Kromatid kembar tu akan berpisah. Okey, kenapa dia boleh berpisah? Sebab gentian gelendung ni dia memendek, okey, and then dia mengecut
dan menyebabkan kromatik kembar tu bergerak ke kutub bertentangan. Okey, jadi nampak ni gambar ni. Okey, ini adalah kromatik kembar yang berpisah. Ingat tengok sentroma yang ditarik dahulu, yang membahagi dulu. Okey, ini yang berlaku pada peringkat anafasa. Okey. Pada peringkat yang terakhir pula iaitu telofasa. Okey, pada peringkat telofasa, kromatik kembar tadi, kromatik ni dah tiba di kutub bertentangan, nampak? Tadi dia bergerak, sekarang dia dah sampai, nampak? Dia sampai ke kutub bertentangan. Okey, lepas tu apa yang berlaku? Okey, dia nak patah balik ke profasa, jadi apa yang berlaku? Gentian gelendung hilang, nampak? Tengok ni, gentian gelendung semakin hilang sebab gentian gelendung hanya untuk attach, melekat pada sentroma tu. Sekarang bila kromatik tu dah sampai dekat kutub bertentangan ni, so dah tak perlukan gentian gelendung. So gentian gelendung pun mulalah hilang. Okey, kemudian gentian gelendung hilang, kemudian membran nukleus yang tadi tu dah terurai, dia terbentuk. Dia akan membentuk semula. Dia akan bentuk semula ni. Dia akan bentuk semula membran nukleus tu. Okey, dan kromosom yang tadi tu, nampak? Dia tadi dia kromatik kembar tadi kan. Okey, dia sekarang kita panggil, dia akan kembali, kromosom tu akan kembali berbentuk seperti berbenang halus yang kita namakan sebagai kromatin. So katakan ini sel, ini nukleus. So dalam tu akan jadi berbenang halus balik. Dia jadi kromatin balik. So nampak? Jadi dah settle telofasa. Telofasa tu maksudnya, nampak? Ni. Okey. Dia dah sampai kat sini. Okey, kemudian setelah selesai sahaja telofasa, dia akan diikuti dengan sitokinesis. Okey, sitokinesis ialah pembahagian sitoplasma. Sebab nukleus dah membahagi, dah settle membahagi, nampak? Nukleus dah settle membahagi. Okey, sekarang dia akan diikuti dengan pembahagian benda ni pula, sitoplasma. Okey, kita tengok. Okey. Macam mana nak pergi? Okey, sitokinesis. Okey, ini sitokinesis ialah sitoplasma. Okey, nampak kat sini. Okey, kalau dekat sel haiwan, okey, sitoplasma boleh rujuk buku teks muka surat 104, dia akan berlaku belahan pencerutan, nampak? Tadi nukleus ni 1, 2 dah settle telofasa. So sekarang sitokinesis ni dia akan belah. Dia akan mencerut. Untuk sel haiwan, dia akan mencerut di bahagian tengah ni dan akhirnya terputus dua dan membentuk two daughter cell, 2 sel anak. Okey, 2 sel anak di mana bilangan kromosom dia sama seperti bilangan kromosom induk. Okey, berbeza dengan plant cell, sel tumbuhan. Okey, dia tak buat pencerutan, dia akan membentuk sel plate ataupun blood cell dekat tengah-tengah ni, nampak? Dia akan membentuk blood cell dan akhirnya dia akan jadi 2 sel anak. Okey, 2 sel anak, 2 sel tumbuhan lah yang dia akan jadi 2 sel. So itu ialah proses sitokinesis. Okey, jadi itu perbezaannya. Sitokinesis kalau dekat haiwan dia akan berlaku pencerutan, tapi dekat sel tumbuhan dia akan membentuk blood cell. Okey, tapi persamaan ni kedua-dua akan membentuk 2 sel anak yang diploid. Okey, bila cikgu kata diploid tu 2N. Okey, diploid tu 2N sama seperti induk dia. Okey, induk dia. Kalau katakan asalnya dalam kromosom induk tu ada 10. Okey, dalam setiap sel anak 10. Okey, itu maksud mitosis, dia mengekalkan bilangan kromosom tu. So itu sahaja untuk hari ini. Tugasan untuk hari ini, okey, yang satu ujung sekali. Jadi, kamu kena cari keperluan mitosis. Terangkan keperluan mitosis dalam proses hidup. So, dari contoh kat sini, jadi kamu kena buat penerangan menggunakan pembentangan individu. Tak kisah nak buat video dan juga sebagainya. Sekian, terima kasih.